selain harga vaksin yang melonjak 6 kali ganda. Disember tahun lalu, KKM hanya boleh membuat perolehan sebanyak 100,000 dos vaksin HPV. Keutamaan pemberian vaksin HPV adalah kepada murid perempuan bagi kohort 2021 dan yang sedang berada sekarang ini di tingkatan 3. Terlebih dahulu, dan apabila keseluruhan kohort ini selesai, barulah vaksin itu kita berikan pula kepada kohort 2022 dan seterusnya kohort 2023. Dan ini bergantung juga kepada jumlah vaksin yang kita akan perolehilah pada tahun ini. Berkenaan dengan perolehan vaksin HPV yang telah diperuntukkan sebanyak 120 juta itu, bagi tahun ini Kementerian Kesihatan Malaysia menjangkakan perolehan baru ini kita dapat mutamatkan pada suku ketiga nanti. Tiada penambatan serta-merta perjawatan dalam perkhidmatan awam termasuk petugas kontrak selepas beberapa agensi dibubarkan sepanjang tempoh pentadbiran Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali menjelaskan proses penstrukturan semula selepas pertukaran kerajaan termasuk pembubaran beberapa kementerian dan agensi hanya melibatkan penjajaran semula petugas ke tempat baharu. Contohnya pembubaran Kementerian Wilayah, GISCC dan unit perumahan pejabat awam, dan termasuklah penggabungan di antara KASA dan KETSA kepada Kementerian NRICC itu tersebut tidak melibatkan sebarang penamatan kontrak pejabat awam, termasuklah kontrak yang dilantik secara kontrak tetapi dilaksanakan melalui penjajaran semula, redeployment kepada pejabat-pejabat awam sedia ada di dalam agensi-agensi yang kedua tersebut. Pelan Hidup Perindustrian Baharu NIMP 2030 sedang digubal dan akan dibentangkan semula September depan. Menerusi pelan itu, kerjasama antara industri pembankan dengan pembuatan negara dapat dicapai sekaligus memacu pertumbuhan industri berkenaan. Industri kewangan kita biasanya dia tidak fasih dalam membantu industri pembuatan, tetapi NIFP akan beri tumpuan terhadap isu kekurangan modal untuk SME. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Gopeng Tan Kahing. Pelaksanaan NIMP 2030 diyakini mampu memberi impak positif kepada negara seiring situasi geopolitik semasa. Malaysia merupakan antara pengeluar produk industri semikonduktor dan elektronik yang terbesar dengan menyumbang kira-kira 7% daripada perdagangan semikonduktor dunia. Malaysia menuju status negara tua pada tahun 2030. Pernyataan tersebut berdasarkan unjuran Jabatan Perangkaan yang mendedahkan golongan populasi berusia 60 tahun ke atas akan mencecah 15% daripada jumlah keseluruhan penduduk. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib menyatakan dua faktor utama yang menyumbang kepada peralihan tersebut antaranya penurunan kadar kesuburan yang tidak seimbang dengan kadar kematian serta peningkatan jangka hayat rakyat. Kementerian itu dipertanggungjawab menerajui pembentukan mekanisme rangka kerja dan tabiurus agenda negara menua yang melibatkan semua pihak berkepentingan meliputi kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, sektor swasta dan badan bukan kerajaan. Menjawab pertanyaan yang dikemukakan Wakil Putrajaya Dr. Razi Jidin, beliau berkata tabiurus berkenaan akan melibatkan 6 kementerian. Melangkahkan ke hadapan, Kementerian Ekonomi dengan kerjasama World Bank sedang merangka plan strategi dan tindakan agenda penuaan kebangsaan atau National Ageing Blueprint dengan izin yang merangkumi perancangan dan perencanaan dasar rangka kerja dan plan tindakan jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Plan tersebut dijangka siap pada suku pertama tahun 2024 dan dapat membantu kerajaan dalam menangani impak negara tua terhadap pertumbuhan ekonomi, produktiviti
tenaga kerja, keperluan perlindungan sosial dan penjagaan kesihatan warga emas. Isu terimaan dan bayaran di bawah obligasi sosial, perjanjian konsesi pengurusan industri padi dan beras negara antara Prosiding Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC Sidang Parlimen Penggal ke-15. Selain itu, isu pengurusan wabak COVID-19 turut dibangkitkan bagi mendapatkan penjelasan berkaitan. Jelas pengerusinya Datuk Mas Ermiyati Samsudin, ke arah itu sesi perbincangan bersama Ketua Setiausaha Kementerian akan diadakan dalam masa terdekat. PAC akan memanggil KSU Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 14 Jun 2023 bagi mendapatkan penjelasan berkaitan kelemahan dalam terimaan dana berbentuk kewangan dan aset serta pembayaran skim subsidi harga padi. Seperti PAC telah mengambil keputusan untuk memanggil ke KSU Kementerian Kesihatan dan KSU Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi pada 15 Jun 2023. Prosiding dicadang dijalankan secara terbuka bagi memastikan proses berjalan dengan telus, beraccountability dan berkredibiliti. Sidang Dewan Rakyat menerima kunjungan istimewa Tok Batin masyarakat orang asli dari kawasan Parlimen Cameron Highlands. Kehadiran rombongan seramai 85 orang itu dialu-alukan Timbalan Speaker Datuk Ramli Muhammad Noor yang juga ahli parlimen kawasan berkenaan. Pada pagi ini, Parlimen Malaysia telah menerima kunjungan yang beradat batin-batin daripada kawasan Parlimen Cameron Highlands P078. Pohon yang berhormat batin-batin berdiri. Saya mewakili Parlimen Malaysia ingin mengucapkan selamat datang kepada yang beradat, batin-batin dan juga seluruh rombongan yang hadir. Dengan izin Dewan Maigah sudah cacak bila kita tiba. Terima kasih ke Chief ku Parlimen Malaysia dan Kabel. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Saya Miza Isni Muhammad, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. Simptom-simptom microsleep. Tersengguk-sengguk, mata terkebil-kebil, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Lupa kejadian di waktu-waktu terakhir. Komitmen pemimpin kedua-dua negara di tahap terbaik. Bekas Perdana Menteri Imran Khan dianggap rakan Subahat. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah
dalam berita dunia. Hubungan dua hala Malaysia dan Indonesia kini berada di tahap membanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia jelas terbukti apabila beberapa isu berlarutan sejak sekian lama berjaya diselesaikan. Peningkatan kerjasama dan persefahaman dalam masa yang singkat